Rakyat tengah berlapar, rakyat tengah susah, rakyat tengah derita. Kerana suatu hari kelak, janganlah sampai Assalamualaikum. Hai guys, kita bertemu sekali lagi dalam segmen Kapsul The Amin Idris Show. Dan nampak gayanya perjuangan kita nak mengalahkan COVID-19 masih belum berjaya. Kita belum menang sehinggakan kerajaan terpaksa mengumumkan PKP semula bagi kebanyakan negeri, dan ada negeri yang PKPP dan ada juga negeri yang PKPB. Yang pastinya kita semua tak kiralah orang politik ke rakyat biasa kena muhasabah. Orang politik kita tak dapat nafikan. Pasca PRN Sabah, kes meningkat daripada hari ke hari. Malah ada rakyat yang mula bercakap kata kalau pemimpin negara, pemimpin politik pun boleh tak ikut SOP, rakyat pun boleh lah. Tak kurang juga kita rakyat biasa kena juga muhasabah. Sebab Brahmin sendiri akui ada kalanya kita leka, kita alpa, kita lupa SOP kita pinggirkan, especially penjarakan fizikal. Dan sekarang ni Brahmin secara jujur lah agak terganggu sikit dengan beberapa isu-isu politik, antaranya bila ada yang mengatakan darurat yang diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong adalah bertujuan untuk orang-orang politik tertentu kekal berkuasa dan tak jatuh. Tak kurang juga yang mendesak agar Yang di-Pertuan Agong membatalkan darurat atas sebab-sebab mereka tersendirilah. Tapi mari kita dengar apakah luahan rakyat, apa isi hati rakyat. Guys, terlalu ramai yang hilang pekerjaan, terlalu ramai yang hilang pendapatan. Dan sebagai orang yang pernah ada pengalaman menjadi mangsa banjir besar di Kelantan satu ketika dulu, bila kita lihat banjir yang berlaku di Pahang, ya Allah, dan sekarang dia dah mula berlaku di Kelantan dan di Terengganu, rakyat ibarat jatuh di tipan tangga. Tak cukup dengan kepayahan dan kesusahan disebabkan COVID-19, mari pula banjir. Dan prinsip di dalam politik Islam khususnya adalah antaranya keadilan. Dan politik secara jujurnya tak salah, tetapi bila politik tidak diikat dengan keadilan dan amanah, politik pun jadi jahanam. Kata Imam Ghazali dalam Al-Iqtisad fi I'tiqad, ad-dinu ussun wa sultanul haris wa ma usalahu fa mahdumun wa ma la harisalahu fa dha'i'. Maksudnya, kata Imam Ghazali, agama itu ibarat asas, the foundation, manakala kuasa politik adalah ibarat pengawal yang menjaga. Sekiranya kita tidak ada asas, kita akan rosak jahanam. Dan sekiranya kita tidak ada pengawal yang menjaga, kita akan hilang. Kuasa politik adalah pengawal agama, dan paling penting, agama itu adalah asas. Dan politik mesti diikat dengan agama. Dan prinsip politik dalam agama adalah keadilan. Brahmin nak share dua kisah yang membabitkan Umar Abdul Khattab dan juga Umar Abdul Aziz sebagai renungan kepada semua rakyat, orang-orang politik yang Brahmin percaya di luar sana masih ramai ahli-ahli politik yang amanah, yang jujur, yang bekerja untuk rakyat. InsyaAllah masih ada pemimpin-pemimpin masyarakat dan rakyat-rakyat biasa. Pertama ialah tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar ni antara rutin dia setiap malam, dia akan keluar berjalan untuk melihat kesusahan rakyat. Suatu malam, dia ternampak seorang ibu yang sedang memasak dengan wajah kesedihan. Lalu dia bertanya pada ibu tersebut. Dan ibu tu menjawab, dia sedang memasak untuk menghilangkan anaknya yang sedang menangis. Lalu Umar bertanya khabar tentang kesusahan ibu tersebut. Ibu itu terus menyalahkan pada Umar. Untuk makluman, makcik tu dia tak kenal Sayyidina Umar, sebab zaman tu mana ada Facebook, mana ada Instagram. So dia tak tahulah rupa Sayyidina Umar macam mana. Lalu Umar menjawab, "Ma dzanbun Umar ya amatallah?" Apakah dosa Umar wahai ibu? Ibu tu menjawab, "Kerana Umar lah yang memerintahkan suamiku untuk pergi keluar berjihad, dan dalam dia mentadbir urusan negara, dia melupakan kami." Umar tu susah hati. Dia pergi balik, dia ambil beras, dia cari gandum, cari makan, bagi dekat ibu tersebut. Ibu tu kata apa? Sepatutnya engkaulah jadi khalifah, bukan Umar jadi khalifah. Selepas kejadian itu, ibu itu diberitahu bahawa Umar nak jumpa, dan ibu tu kena menghadap Sayyidina Umar. Ibu tu pun dah cuak dah, sudah. Bila dia jumpa Sayyidina Umar, alangkah terkejutnya dia kata, "Lah, kau ke Umar?" Lalu kata Sayyidina Umar kata pada ibu tersebut, "Wahai ibu, bolehkah kamu menunaikan satu permintaanku?" Tanya ibu tersebut, "Apakah permintaan itu wahai Amirul Mukminin?" Kata Sayyidina Umar, "Aku memohon agar ibu tidak mendakwa aku di hadapan Allah Azza wa Jalla." Keadilan Umar sampai begitu sekali dia jaga keadilan kepada rakyat. Dan keadilan ini diwarisi kepada cucunya, iaitu Umar Abdul Aziz.
Cerita ni disampaikan oleh anaknya, iaitu Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Dia cerita pernah satu kali bila orang nak cari Sayyidina Umar Abdul Aziz, ditanya pada ibunya itu Fatimah. Fatimah pun cari Umar Abdul Aziz. Dia pergi ke bilik, dia melihat Umar Abdul Aziz sedang menangis. Jadi Fatimah bertanya, kenapa suami sedang menangis? Kata Umar Abdul Aziz, apabila aku menjadi khalifah, aku sentiasa teringat dan membayangkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang ahli keluarganya ramai tapi hartanya sedikit, orang-orang tua yang uzur. Dan aku tahu suatu hari kelak di akhirat Allah akan bertanya kepadaku. Aku bimbang, aku tidak ada hujah untuk berhadapan dan menjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Sayyidina Umar Abdul Aziz berjaya membawa keadilan kepada rakyat. Walaupun dia hanya memerintah 2 tahun, tetapi masa itu tidak ada seorang pun rakyat yang layak menerima zakat kerana semua menerima keadilan. Kesimpulannya kepada pemimpin-pemimpin negara, contohilah Umar. Saya yakin dan percaya rakyat jelata tidak ada yang mengharapkan kecuali agar pemimpin-pemimpin negara, tak kiralah daripada pemerintah maupun pembangkang, ketepikanlah seketika perbezaan berebut kuasa, nak petikai agar parlimen bersidang ataupun tidak. Rakyat tengah berlapar, rakyat tengah susah, rakyat tengah derita. Kerana suatu hari kelak, janganlah sampai tidak ada hujah untuk menjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla.